Pak Ali, hadirin hadirat tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, kita petang ni sungguh syukur kerana dapat bersama dengan Datuk Mahfuz yang dia ni dalam parlimen cukup digerun oleh orang UMNO. Ahli-ahli UMNO cukup takutkan dia kerana hujah ni hujah faktor. Ramai kaget-kaget kerajaan ni bila dapat tahu ada penyelewengan dalam kementerian mereka pergi fotostat surat ni bagi kat Mahfuz, mereka suruh Mahfuz dedahkan. Jadi dia UMNO takut, pimpinan-pimpinan UMNO menteri-menteri takut sebab dia ada maklumat-maklumat ni. Kalau saudara tengok kes Felda ni, kita tengok semalam tu atau 2-3 hari sudah, bila tanah-tanah Felda yang harga berbilion-bilion ni digadai oleh ketua UMNO bahagian Port Dickson mana tu. Yang ni Datuk Mahfuz dedah lama dah. Dia dengan Mazlan Aliman dulu kita dedah dah. Mereka beli hotel Felda ni, nak jaga hal ehwal penteroka. Ambil duit Felda ni pergi beli hotel tu kat London tu. Felda pula jadi bisnes dia jaga hotel tu. Ambil duit Felda pergi beli hotel dekat Kuching ni, dekat Sarawak. Apa cerita? Institusi nak jaga hal ehwal berputera Melayu ni sampai diperunah, rosak oleh pimpinan UMNO. Bagi kat ketua bahagian UMNO Keterih, namanya Datuk Anwar Musa. Bagi marah, dia pusingkan marah. Ambil duit marah pun dia ambil. Bayar kepada bola sepak pergi beli hotel kat Australia, beli hotel juga. Tabung haji macam tu bagi kat ketua bahagian Taling, jaga tabung haji, pergi punah sana habis tabung haji. Jadi hari ini saudara, terbukti bahawa orang Melayu yang mengharapkan kerajaan Barisan Nasional, hari ini Barisan Nasional gagal untuk memelihara kaum Melayu. Jadi marilah sama-sama kita Bukit Gantang, cakap jerin ni, kita boleh bantu nak ubah suasana. Jadi semalam tu bila 4 parti sepakat, termasuk DAP, bahawa Dr. Mahathir adalah Perdana Menteri Pakatan Harapan kalau menang Pakatan Harapan sama Putrajaya. Timbalan dia Wan Azizah. Habis saja tempoh edah Datuk Seri Ibrahim, maka dia akan dibebaskan. Maka kerajaan Pakatan Harapan akan usaha nak bebaskan dia, walaupun tarikhnya 8 bulan Jun ni. Tapi kalau pilihan raya awal pada tu minta dia keluar awal lagi, diampunkan, maka dia akan ambil alih tempat Dr. Mahathir. Itu dah perjanjian semalam tu, ditandatangani oleh 4 parti. Kalau kita lihat semalam tu, DAP hanya dapat 35 kursi saja. DAP. Kalau kita pegang-pegang sebelum ni, Najib kata kalau UMNO kalah, kalau BN kalah, Perdana Menteri Lee Hsien Loong kata dia. Lee Hsien Loong lari sakit. Saya dengar cerita kawan-kawan dia semalam, saya berada di Shah Alam. Dia kata besar kemungkinan Lee Hsien Loong pun tak boleh tanding dah, kata dia. Dah sakit, nak tanding macam mana? Jadi cerita pada orang kampung ni, kalah Barisan Nasional, kalah UMNO, Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Sedangkan BAP kalau tengok semalam tu, dia hanya bertanding 35 kursi je. Macam mana nak buat kerjaan 35 kursi? Jadi hari ini kalau tengok, gabungkan calon-calon ahli-ahli parlimen don daripada amanah, kebanyakannya Melayu. Boleh kata semua lah. Daripada parti Peribumi, semua Melayu. Sebagai besar daripada Keadilan juga orang Melayu, orang Islam. Jadi kalau kita gabungkan semua ni, tak ada mungkin mana-mana kaum Cina yang boleh memerintah Malaysia. Tak mungkin. Impossible. Mustahil. Tapi Najib sebelum ni boleh habak kat orang penteroka kampung-kampung dekat dengan seberang Perak tu. Kalau UMNO mampu habis Melayu, kata Cina naik atas. Ikut mana kita tak tahu. Jadi semalam tu terbukti Pakatan Harapan mengatakan DAP hanya bertanding 35 kursi. Selebihnya semua parti-parti lain. Jadi dengan harapan bila kita buat begitu, maknanya tidak ada lagi tomahan, tidak ada lagi fitnah yang akan dibuat oleh UMNO pada orang Melayu. Kalau kalah UMNO, maka menderita orang Melayu kerana Perdana Menteri Cina. Saya nak tanya, Perdana Menteri atau Ketua Menteri Pulau Pinang ini Cina ke Jawa? Ya? Ketua Menteri Pulau Pinang daripada awal sampai lah ni Cina. Ada seksa orang Melayu buah dia lah ni? Tak ada. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita sahkan pilihan ke-14 ke mana kata Megat tadi. Kita diberi peluang untuk Allah selamatkan negara ini. Dr. Mahathir semalam dia kata kita ni malu kerana mana-mana orang kata kamu ni macam mana orang Malaysia ni. Perdana Menteri hang dah curi duit hang boleh duduk boleh diam lagi dia tak? Bukan curi 100 kupang 2, bukan curi 200-300, berbilion. Aku heran dengan orang Malaysia ni. Perdana Menteri duk sapu wang kita boleh duk tengok yang Perak kata nohin je kita ni. Jadi bila hampa nak naik, kata dia, bila hampa nak bangkit, tukar Perdana Menteri hampa. Sebab yang susah apa? Akibat dia curi wang kita, akibat daripada nilai wang ringgit turun, akibat
daripada hutang kepada negeri China berbilion-bilion. Siapa nanggung penderitaan tu hari ni? Rakyat. Bila rakyat menanggung penderitaan, yang paling kuat kenanya orang Melayu. Hari ni 500,000 budak-budak keluar universiti tak ada kerja. Siapa dia? Mahasiswa universiti tak ada kerja. Kebanyakannya semua budak-budak Melayu. Yang kena buang kerja di Perak ni 50,000 buang kerja kilang-kilang. Semuanya kebanyakan orang Melayu. Sehingga Perak menjadikan negeri yang kedua termiskin di Semenanjung. Bawah Barisan Nasional, di bawah Lamri tu, Lak Bangkor tu, Perak negeri yang kedua termiskin di Semenanjung. Ada 200,000 keluarga Melayu pendapatan isi rumah tak sampai 2,500 bulan. Ni di Perak lah ni. Dia tak ada cara nak tambahkan hasil bumi Perak ni nak tolong rakyat, tak ada. Dia cuma bergantung pada cukai tanah, cukai. Bila tak ada hasil tambahan, nak tolong macam mana? Nak tolong rakyat macam mana? Pasal cukai lagi. Dapat hidup dengan cukai. Sedangkan kami Pakatan Harapan, bila kita gabungkan pimpinan amanah di PKR dengan Bersatu ni, kita boleh lonjakkan pendapatan kerajaan negeri ni sehingga akan boleh bantu rakyat. Sebab di Pulau Pinang, Selangor, kerajaan dia boleh bantu rakyat. Ada bagi PAS percuma, wifi percuma, ayak percuma, ada beasiswa. Kenapa? Ada kad kesihatan. Kerana kerajaan dia boleh jana pendapatan hasil tambahan dan dia boleh beri pada rakyat dia. Hari ni Pangkor Menteri Besar Perak ni nak bagi apa agar rakyat dia pun tak ada jana tambahan baru hasil. Hasil dia hanya gantung pada cukai tanah, cukai rakyat. Kami Pakatan Harapan ada 7 cara nak tambah wang rakyat di negeri Perak ni supaya boleh tolong rakyat. Saya sebut dalam Dewan dengan negeri Perak, saya kata saya nak cadangkan 7 benda yang kami boleh buat. Kami boleh tambah hasil kerajaan negeri ini. Kita cuma sebut pada satu saja. Saya sebut satu je dalam Dewan dengan negeri daripada terangkat. Oh, maknanya you boleh buat? Boleh lah katakan. Kita memang boleh buat. Bila tambahan kepada dana hasil kerajaan negeri Perak bertambah, barulah kita boleh sumbang pada rakyat, boleh beli bas banyak-banyak bagi percuma. Nak pergi daripada Taiping, daripada Cakap Jerin, nak pergi Ipoh, percuma bas. Daripada Ipoh nak pergi Gerik, nak pergi Lenggong, percuma bas. Hak ni orang Selangor dah nikmati benda tu. Tapi kita teringin sangat. Kad kesihatan kerajaan Selangor boleh bagi pada rakyat dia gaji kurang 2,800. Mana-mana yang sakit pergi mana-mana klinik, 100 buah, 1,000 buah klinik Selangor yang berdaftar kerajaan negeri, dia boleh pergi mana-mana klinik, x-ray, cucuk, minta ubat, dia ambil daripada peruntukan kad 500 dalam tu. Hari ni kita orang Perak nganggar, tak dapat apa. Jadi saya harap sangat bila raya akan datang ini, kita diberi peluang, maka ubah dan berani. Orang Melayu kena berani hari ini. Aku ndakkan satu buah kerajaan yang adil, yang saksama. Dan aku tak termakan lagi dengan fitnah mengatakan Cina akan ambil kuasa negara. Tak betul. Kaedah tak betul. Dari segi matematik, hisap tak betul lah. Jadi sebabnya hari ini Pakatan Harapan kata Perdana Menteri kita turut termahabik. Tiba-tiba Perdana Menteri Wan Azizah. Maknanya wanita-wanita Melayu hari ini kita angkat martabat dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Mana ada dekat Malaysia ni pernah timbalan Perdana Menteri orang perempuan. Tiba-tiba Pakatan Harapan kata timbalan Perdana Menteri Malaysia Dr. Datuk Seri Wan Azizah. Mana hebat Pakatan Harapan ni. DAP boleh terima, PKR boleh terima, Amanah lagi boleh terima. Tak ada masalah. Dan akhir sekali saya tinggalkan parti lama saya. Korang pun tahu, saya dulu tanding di Cakap Jerin parti lama. Tapi bila parti lama ni dia berlawanan dengan didikan terbiah yang mereka beri pada saya, maka saya tinggalkan mereka. Saya ni kenal Islam, saya kenal politik ni melalui parti lama. Saya parti PAS. Ketika tu ustaz-ustaz yang ada ni lah ni, dia didik saya. Dia kata musuh ketat kita UMNO Barisan Nasional. Kenapa musuh ketat kita UMNO Barisan Nasional? Sebab dia ini tidak berpegang kepada hukum-hukum syarak. Pemimpin-pemimpin dia melaksanakan kerja-kerja jahat. Itu dididik kepada saya oleh pemimpin-pemimpin PAS lah ni. Tiba-tiba sampai ke tahap 2013, 2014, 2015 ni, tengok-tengok mereka segelambu dan seselimut dengan UMNO. Saya kata, apa ni? Kami tekak. Dalam mesyuarat AJK PAS Pusat, saya sebagai ahli, 2 penggai, tanya Saudara Mahfuz, kita tekak jadi. Tak boleh buat macam ni. Ini pandangan saya. Oh, tak bagi. Sampailah hari ni saudara tengok, dia bergabung nak kerjasama dengan UMNO ni. Sampai saudara ramai ahli-ahli PAS ni marah. Kenapa jadi macam ni? Di Saudara Mahfuz akhir-akhir dia tinggalkan juga parti lama. Walaupun dia paling lama banding saya duduk dalam PAS. Saya masa tu Jahannam, dia dah jadi pemuda PAS dah. Masa kita Jahannam, dia pemuda PAS dah.
Kita keluar dulu. Dia baru keluar 2-3 minggu lepas. Jadi marilah sama-sama kita mohon kepada Allah SWT supaya negara kita ni selamat, boleh diduduki oleh semua rakyat Malaysia. Tak ada kesengsaraan, tak ada rasa duka cita. Hari ini 10 rakyat, tak kisah Melayu, Cina, India, Kadazan, semua mengeluh. Kalau jumpa Melayu lagi kuat mengeluh. Kenapa? Kerana yang paling kurang gaji di Malaysia ni orang Melayu. Kalau harga roti RM2.07, apa ni? Kalau roti sebuku RM2.07, hang UMNO ke, hang PAS ke, Cina ke, Kristian ke, semua kena bayar RM2.07. Sebab betul tak betul? Gaji orang Cina tinggi, gaji orang Melayu rendah. Jadi siapa susah? Kita susah. Jadi saya harapkan mudah-mudahan dengan adanya pertemuan kita dialog pada malam ini, saudara boleh ambil kesempatan tanya soalan, mana-mana jawapan yang kita boleh beri, kita akan berikan. Yang tak boleh itu kita abad tak boleh lah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq, aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.